Salam Jumaat bersama MSI 5 Mei. Kenaikan OPR yang baharu diumumkan oleh Bank Negara menimbulkan pelbagai reaksi. Ketahui kesannya kepada orang ramai, terutama peminjam dan kepada pemulihan ekonomi negara. Apa itu pet sitter dan kenapa pemilik haiwan peliharaan lebih suka menggunakan pet sitter? Kenali pekerjaan sebagai pengasuh haiwan dan cabarannya. Serta perkembangan atlet Malaysia dalam mempersiapkan diri sempena Sukan SEA 2023 di Kemboja. Assalamualaikum, selamat pagi. Diam tak diam dah 14 Syawal dah kita ke udara pada hari ini, hari Jumaat 5 Mei 2023. Dan Malaysia hari ini bertemankan kami berdua, saya Hanif Miswan bersama dengan si cantik manis Hazrina Kasih. Awak tak pernah puji saya. Adalah tu sebabnya. Hari Jumaat kan? Ya, Alhamdulillah. Mudah-mudahan anda juga baik-baik saja hari ini, semalam cuti umum. Betul. Dan pastinya ada dalam kalangan kita yang memanjangkan cuti mereka. Nak buat rumah terbuka, Setuju. ada kenduri kendara. Kami doakan yang baik-baik saja, mudah-mudahan segala urusan dipermudah hendaknya. Dan pastinya hari ini selama tempoh 1 jam ini kita nak bawakan pengisian yang penting juga untuk pemahaman penonton Malaysia hari ini. Kalau terdengar-dengar lah. Yang mana? Yang mana? Dia nak bagi tahu lagi. Ini 2-3 hari lepas di mana Jawatankuasa Dasar Monetary Bank Negara Malaysia telah pun mengumumkan peningkatan kadar OPR yang mana meningkat 25 mata peratusan kepada 3%. Betul. Dan ianya pasti memberikan sedikitlah kebimbangan dan juga keraguan dalam kalangan masyarakat kita. Betul, dan kita kena sentiasa cakap perkara perkara ni sebab mungkin ada yang cakap, oh tak apa, saya tak ada kena-mengena ni, saya tak ada buat pinjaman, saya tak ada kriteria-kriteria yang akan menjejaskan pembayaran balik setiap bulan ini. Tapi percayalah, ianya boleh menjadi kepada satu rantaian tau, kepada dominoes effect ini dari sudut kewangan, ekonomi dan juga pembayaran balik. Dan sebab itulah kami akan bawakan perbincangan secara eksklusif dan juga khusus berkaitan dengan apa yang perlu kita tahu, siapa yang akan terkesan dan bagaimana sebenarnya cara untuk menguruskan kewangannya nanti. Hari Jumaat kan ada soal wang ini. Ini berkaitan dengan kenaikan kadar OPR ini. Sebelum kita nak berbincang lebih lanjut berkenaan dengan kadar OPR yang mana sekejap lagi kita akan bersama dengan pakar yang lebih mengetahui tentang isu ini. Setuju. Kita nak bawakan berkenaan dengan pet sitter. Pet sitter? Selalu kita dengar baby sitter. Betul. Tapi ada pet sitter sekarang ni. Awak ada pelihara haiwan? Ada 2 ekor kucing di rumah. Memang pernah mendapatkan perkhidmatan pet sitter? Tidak. Biasanya dia orang jaga diri je. Tuan dia ni betul-betul memang suruh berdikari. Berdikari. Musim perayaan pun berdikari. Tapi kami pulanglah sekejap kan untuk melihat. Tapi bila dah tahu ada pet sitter ni dan sebenarnya kita nak tahulah apa sebenarnya fungsi, tugasan dan juga skop yang mereka tawarkan dalam perkhidmatan sebagai pet sitter. Kabarnya pulangan untuk menjaga haiwan peliharaan ini juga cukup lumayan. Sehingga ada yang menjadikannya sebagai satu kerjaya tetap. Tapi ramai sekarang ni tertanya-tanya kan, apa tu pet sitter? Apa tu Jomlah kita saksikan dan perkenalan dengan mereka ini. Silakan. Pet sitter atau pengasuh haiwan, pekerjaan yang mungkin jarang didengari tetapi boleh menjana pendapatan yang lumayan. Tawaran perkhidmatan ini diberikan kepada pemilik haiwan peliharaan yang tidak menggunakan servis daripada kedai atau pusat jagaan haiwan. Biasanya, pet sitter akan berkunjung dari rumah ke rumah pemilik kucing bagi menjalankan tugas. Antara tugas yang ditawarkan adalah menjaga, merawat, memberi makan dan minuman serta membersihkan sangkar dan najis. Selain menjadikannya sebagai satu pekerjaan, kebiasaannya mereka yang menjalankan khidmat ini ialah penggemar atau pencinta haiwan. Tugas mengasuh haiwan peliharaan ini semakin menjadi pilihan terutama selepas pandemik COVID-19 berikutan pemilik merasa bimbang untuk menghantar haiwan kesayangan mereka ke pusat jagaan haiwan. Mungkin ada yang beranggapan bahawa tugas ini mudah tetapi memerlukan kesabaran, tenaga, masa dan paling penting rasa sayang kepada haiwan. Itu serba sedikitlah secara ringkas apa sebenarnya pet sitter. Baru kita faham setujulah. Datang rumah awak ada rasa-rasa tak untuk dapatkan
perkhidmatan Okey, pet mula-mula sitter. rasa macam memang nak dapatkan perkhidmatan, tapi mungkin ada keraguan-keraguannya jugalah. Tak apa, kita leraikan keraguan Silakan tak boleh ni. Banyak yang bermain di minda ni. Okey, baik. Kita bersama dengan dua orang pengasuh haiwan peliharaan ini. Ini dia Cik Syamsul Izzuan Abdul Jalil bersama dengan Nur Fazirah Muhammad Mazlan. Assalamualaikum. Apa khabar kedua-duanya? Waalaikumsalam. Hari ini tak ada tugas untuk jaga? Oh, ada. Ada? Tapi lepas main Jumaat lah saya pergi. Oh, dia ada timing-timing dia lah. Dah ditetapkan lah. Okey. Pet sitter ni, pengasuh haiwan peliharaan ni. Sebenarnya di Malaysia dah berapa lama ni kalau boleh dikongsikan? Kalau di Malaysia mengikutkannya dah lama dah, lebih daripada 10 tahun. Okey. Tapi pet sitter ni di kalangan orang Malaysia ni dia tak sangat famous. Dia mostly orang yang dikenali sebagai tempat boarding hotel. Betul. Bila hotel kucing ni orang tahulah. Semua public akan tahu. Yeah. So pet sitter ni hanya orang-orang yang tertentu saja. Contoh macam ada customer call, dia hanya call saya, "Cik, ada boarding tak?" Saya cakap boarding dah full, tapi pet sitter ada service. So dia akan tanyalah persoalan dia. Apakah pet sitter tu sebenarnya? Apakah tugas saya akan datang? Bila saya cakap ni door to door service. Maknanya saya akan datang ke rumah. Cik, masa cik tak ada, saya akan buat servis dalam 1 jam. So kita akan bersihkan dia punya kawasan kucing. Tukar dia punya litter box, bagi makan, minum. Kalau dia sakit, kita bagi ubat. So kita bagi servis yang macam tu lah. So dalam masa yang 1 jam tu, nanti kita akan update lah yang maklumat terkini tentang kucing diorang, rumah diorang, keadaan. Kadang-kadang customer ada cakap, boleh tak tengokkan rumah saya? Saya risaulah balik raya ni. Sekali jalan lah. Sekali jalan. Adalah orang datang rumah ya. Ya, betul-betul. Okey. Mungkin ada dalam kalangan kita yang merasakan kita tak kenal dengan pet sitter ini, kemudian nak beri pula dia masuk rumah kita waktu kita tiada, menjadikan satu kebimbangan. Tapi nak tanya juga pandangan Fazirah sendiri kan, dah berapa lama sebenarnya menjadi pet sitter ini dan ada tak masalah dari segi kepercayaan dalam kalangan mereka yang memberi tanggungjawab itu? Semenjak saya jadi pet sitter, memang ada sedikit masalah, bukan masalah, macam isu. Kerisauan lah. Kerisauan daripada owner rumah. Diorang macam selalu pesan, "Fazirah, tolong jalankan amanah dengan baik." Then ni first time diorang nak hire orang untuk masuk rumah tanpa sesiapa dalam rumah tu. So then kalau first time diorang nak hire, diorang akan panggil dulu, berkenalan dulu, then bawa masuk rumah dulu. Oh, jumpa dululah. Ada yang sampai minta kad pengenalan untuk tujuan keselamatan lah. Okey, tak apa. Sebab kita tahu kita jalankan kerja dengan amanah, so kita bagi je semua apa yang diorang nak. Yang penting untuk membina kepercayaan itu terlebih dahulu lah kan. Okey, kita nak tanya pet sitter ni maksudnya khusus kepada haiwan peliharaan yang macam mana? Kucing saja ke ataupun ada jenis-jenis yang lain juga? Oh, ada sebenarnya. Saya berpengalaman jaga lipas Madagaskar. Lipas Pun jaga. Cari gambar lipas Madagaskar. Macam mana awak jaga? Cerita mami tu, tengok cerita mami tu. Yang tu besar tu. Yang tu. Yang tu. Masuk badan tu. Yang masuk badan tu. Sebiji itulah. So ada customer tu daripada sebab anak dia zoologis. So dia bela binatang-binatang eksotik dalam badan. Oh, jadi awak ditugaskan? Saya ditugaskan menjaga kucing dia ada 13 yang baka kucing hutan. Okey. Wow. Kucing hutan, so Bengal cat. Ganas So dia ada lagi tarantula. Tarantula pun awak jaga? Tarantula saya jaga, lipas Madagaskar. Ini ke lipasnya? Betul. Ini pun awak pegang ke macam ni? Tak adalah. Saya tak pegang lah, tapi saya dia dalam bagi makan dia lah. Bagi makan, bagi minum dia lah. Apa makanan lipas Madagaskar ni? Ni dia makan cacing kerawit tu. Okey. So kita kena Letak. potong dia dulu, bagi dia makan. Siapa yang tuan? Oh, banyak juga tanggungjawab ya, seorang betul. Cacing kerawit tu. pet Ya, betul. sitter ni. Dahsyat. Tapi kita nak tanya juga apa cabaran sewaktu anda menjadi pet sitter ini? Mungkin kepada Fazirah? Cabaran first, cabaran dia kucing tu sendiri. Kucing tu ada yang melarikan diri. Betul. Time kita datang lawat visit tu, diorang melarikan diri. Tak kenal kan? Tak kenal, dan kita kena cari. Kita kena cari. Itu adalah tanggungjawab kita. Kalau diorang keluar daripada rumah. Then
ada yang pintu pula ada masalah kunci, tak boleh nak buka time tu. Dengan pasir kucing habis time tu, makanan kucing. So kita kena berfikir macam mana kita nak bantu owner ni. Sebab kalau kita tak bantu, kucing tu kesianlah dia tak ada makanan, owner tak ada. Dan kita kena fikir, kita kena call owner, kita bagi tahu dan kita boleh tolong beli dulu. Ni ikut timbang rasa jugalah dalam menyelesaikan masalah ini. Okey. Cik Samsul dah melakukan pekerjaan ini sebagai full time? Ya, betul. Dulu mula-mula part time kan? Dulu part time. Macam mana perubahan itu dan sebenarnya apa yang membuatkan bertukar profesi ini menjadi full time? Ada ambil apa-apa kursus tersendiri ke? Sebelum ni saya dah memang jaga kucing dah lebih 25 tahun. Okey. Sebelum ni saya ada 20 ekor kucing. Menjaga sendirilah? Menjaga sendiri. Okey. So saya dapat ilham ni daripada isteri saya lah. Sebab saya selalu balik kampung, dia akan panggil cat sitter. So dia sama juga macam perasaan cik. Bila first cat sitter datang, trusted ke? Nanti barang kan? Kita macam mana? Risaulah. Risauan. Jadi bila saya tanya ni berapa bayaran dia macam mana. So saya dapat satu ilham lah masa PKP kan. PKP kan sebelum ni saya buat travel agency. So, PKP kacau habislah. Tutup lah kan. Bila dah tutup, saya pun fikirlah macam mana nak survive, macam mana nak buat bisnes apa. Jadi salah satunya yang bila dah buka border ni, kan orang dah ramai keluar. So saya cakap wife saya lah, so sempena benda ni baik kita try buat full time lah. So wife saya pun cakap cubalah kan. Dan masa tu pula dapat tahu yang saya baru kahwin. Saya dapat tahu yang isteri saya beranak kan, mengandung. Salah. Mengandung dulu, anak pula. Kan? Mengandung. Mengandung dulu. Okey, so mengandung. So dalam baby tu, ada baby perempuan lah. So nama sempena yang saya buat pet sitter ni adalah nama Humaira Pet Backer. I see. So nama tu sempena untuk baby yang pertama saya lah. So saya ada rasa macam inspirasi yang untuk buat pet sitter ni untuk masa depan untuk anak saya. Betul-betul lah. So benda ni saya buat full time. Saya concentrate betul-betul lah benda yang ni. Sebab pet sitter ni adalah satu benda yang nampak benda yang senang. Tapi tanggungjawab dia berat juga. Betul lah. Betul. Apa cabaran yang Cik Samsul sendiri lalui kan? Sebab bukan saja kucing, tarantula lah, kan tak mustahil juga. Cacing. Lipas kan. Betul. Dari segi cabaran yang dihadapi itu bukan mudah sebenarnya. Ya, betul. Kadang-kadang kita yang cabarannya saya pernah lalui masa isteri saya mengandung kan. Kucing tu lari daripada cage. Dan lari keluar? Lari keluar. Alamak. Lepas tu saya tanya owner ni, kucing ni favourite dia ke? Dia kata, yang ni yang paling lama saya jaga. Sudah. Sudah. Saya pun dalam Putrajaya tu rumah semua kan tak ada gate. Betul. So kucing tu pusing satu taman. Saya akan 2 jam lebih saya cari kucing tu. Alamak. Saya dalam fikiran kalau tak jumpa kucing ni, dalam memang kena bayar, mahal, kena saman, semualah kenalah. Jadi saya pun dengan kesabaran lah. Penuh kesabaran dengan panas masa tu kan. Isteri tengah lari-lari kejar kucing tu. Ketika mengandung tu? Tengah mengandung tu. Saya pun cakap, tak apalah, ini adalah satu cabaran lah. Betul lah tu. Tapi betul. Kalau macam owner kan, dia nak minta perkhidmatan ini, ada tak sebarang perjanjian yang dibuat kalau berlaku apa-apa situasi terhadap binatang peliharaan itu sendiri ataupun keadaan rumahnya? Okey. Selalunya mereka akan tanyalah, ada tak detail yang cik akan bagi saya di dalam invoice yang saya punya tu. Setiap kali saya berurusan, saya akan forwardkan invoice. So di situ ada alamat rumah saya, akaun nombor saya, semua detail ada dan saya akan bagi IC kalau perlu. Kalau perlulah. Macam kontrak sekiranya berlaku apa-apa, ada sebarang perjanjian macam Fazira ada buat term sebegitu untuk perjanjian yang ditandatangani kedua-dua pihak. Kalau ataupun ianya mutual agreement saja di antara kita. Agreement lah buat masa ni. Okey, faham. Maksudnya memang betul-betul kena
build up di atas kepercayaan masing-masing lah. Okey. Kita dah cerita tentang pet sitter ini, cabaran mereka, macam-macam haiwan peliharaan juga mereka jagakan. Apatah lagi kalau ownernya zoologist kan. Memang lain macam betul. Pendapatan tu kita nak tanyakan sekarang. Sebab mungkin ada yang berminat ni kan. Ini mungkin cabang-cabangnya juga. Sebagai seorang part-timers, Fazira, sebenarnya range untuk rate itu berapa yang awak akan charge sepanjang perkhidmatan ini? Okey, untuk saya sendiri, saya ada 2 rate. Okey, untuk one time visit, saya akan charge RM30. Sekali visit? Sekali visit. Okey. 2 kali visit, RM50. Ini maksimum kucing ada 5 ekor je. Maksimum 5 ekor? Kalau lebih, dia akan add RM10, RM10, ikut kepala? Per ekor. Ikut kepala? Ya, then kalau misalnya lah, ada servis lain lagi yang owner nak, bersihkan telinga, buku tu. Grooming lah. Itu ada servis lain. Jadi kalian pun boleh juga buat sebegitu? Ya, boleh. Itu upsell lah orang kata ya. Itulah manalah tak boleh menjana pendapatan sehingga RM10,000 sebulan. Owner yang minta bagi ubat pun lain lagi. Tambah lagi? Okey. Kalau minta belai-belai pun tambah juga? Belai-belai tak adalah. Itu free. Kalau katakanlah dalam tempoh jaga tu tiba-tiba ada emergency case, kan bagaimana mungkin situasi itu dikendalikan? Emergency case saya pernah dapat lah. Satu customer ni sebelum ni dia save nombor saya lah. So dia masa tu customer ni duduk di Kajang. Masa tu dia call saya emergency. Emergency yang mengatakan kucing dia tengah beranak. Jadi dalam rumah dia adik-beradik dia tak tahu nak handle macam mana. Okey. Jadi dia akan call saya, suruh datang ke rumah dia. Alamak, jadi bidan juga. Macam-macam Macam-macam situasi. Jadi emergency saya akan datang ke rumah dia, saya akan cuci darah semua, selamatkan anak dia, bagi anak dia dekat dengan ibu dia. Supaya dia kadang-kadang kucing ni ada yang jenis yang pandai jaga anak. Betul. Ada satu jenis lagi dia memang biarkan aja. Dengan tali pusat kat macam tu kan. Jadi kita sebagai pet sitter ni kena tahu selok-belok pasal kucing. So kucing ni kita boleh tahulah mak dia ni boleh jaga anak. Jenis macam mana? Jenis macam mana. Jadi awak bebel-bebel lah dia. Kau ni dah ada anak ni, jadi mak elok. Itu dah awak dapat ilmu ni daripada pengalaman ataupun ada kos yang ini daripada pengalaman saya. Pengalaman daripada dari segi behavior kucing, sakit kucing. Faham. So saya ada belajar juga sebab kucing saya banyak. Betul. Jadi dari situ saya pulihkan ilmu lah. Jadi sebab isteri saya pun minat kucing. Betul. Jadi saya memang kalau tengok kucing ni sakit, okey kita tahu nak bagi ubat apa. Fazira ada ambil kos tertentu untuk jadi? Ada. Belajarlah maksudnya ya? Belajar, ada ambil kos grooming, kesihatan. Dia ada juga untuk first aid kucing tau sebenarnya. Oh ya? Sebab sebelum kita buat grooming, kita kena cek dulu kesihatan diorang. Memang kena ambil tahu lah. Ya, kena ambil tahu benda tu. Dahsyatlah kalian ni. Itulah. Hebat Adakah akan merasakan Fazira akan merasakan satu hari nanti ianya akan menjadi kerjaya tetap sepenuh masa? Ya. Ada potensi kan? Ya, ada potensi sebab saya buat macam ni sebab saya nak kerjaya yang tetap. Saya nak buat sesuatu yang besar. Okey, banyak yang kita dah bincangkan ni, mungkin ke mana nak kontak kalian ni? Ke mana? Facebook ke Instagram ke? Mana-mana yang senang? Boleh hubung kontak saya di Instagram dengan Facebook di Humaira Pet Baker. So boleh kontak saya di nombor 018 660 7284. Okey, Fazira nak cari kat mana? Instagramnya? Saya ada Instagram Fazira Cat Service atau TikTok Fazira Cat Service. Dia di media sosial lah ya. Ya. Wow. Kita ucapkan selamat maju jaya. Mudah-mudahan ianya menambahkan lagi orang kata rezeki dalam perniagaan inilah. Membuka mata juga mereka di luar sana yang kadang-kadang ketika ini mungkin menghadapi masalah tak ada kerja dan sebagainya. Ini cetusan idea lah. Kalau kucing saya nak beranak, saya tahulah saya nak kos apa dah lepas ni. Dah ada dah bidan terjun bersama kita. Terima kasih sekali lagi Syamsul Izzuan Berjari dan juga Nur Fazira Muhammad Mazalan. Keduanya adalah pengasuh haiwan peliharaan bersama kita berbicara berkenaan dengan pet sitter di Malaysia ini. Kejap lagi kita nak bawakan soal wang kepada anda semua. OPR Net lagi, apa yang perlu kita lakukan sebagai pengguna? Semuanya di MHI selepas ini.
Baik, kembali lagi bersama kami di MSI pagi ini. Seperti yang kita wawarkan sebentar tadi, kita nak bercerita tentang OPR naik lagi. Mungkin bagi mereka yang pernah melakukan pinjaman peribadi ataupun perumahan akan merasa terkesan akibat kenaikan ini. Tetapi apa yang boleh kita lakukan sebagai seorang peminjam dan sebagai seorang pengguna? Sebelum kita nak berbincang secara panjang lebar, apa kata kalau kami kongsikan sedikit laporan berkenaan dengan isu ini? Silakan. Selari dengan situasi ekonomi Malaysia yang semakin pulih, Jawatankuasa Dasar Monetary MPC, Bank Negara Malaysia BNM membuat keputusan untuk menaikkan kadar dasar semalaman OPR sebanyak 25 mata asas kepada 3% 3 Mei lalu. Kenaikan ini sekaligus turut meningkatkan kadar silinder lantai OPR masing-masing kepada 3.25% dan 2.75%. Meskipun banyak pihak yang menyuarakan keluhan terhadap peningkatan OPR, namun hakikatnya nilai ini hanya kembali kepada kadar sebelum pandemik COVID-19 melanda negara. Bermula Januari 2020, kadar OPR diturunkan sebanyak 4 kali. Sehingga Julai 2020, kadar OPR terendah dicatatkan sejak 2004 iaitu sebanyak 1.75%. Penurunan itu memberi peluang kepada orang ramai untuk membuat bayaran pinjaman lebih murah demi mengekalkan perniagaan dalam berhadapan dengan kegawatan ekonomi. Kadar tersebut kekal sehingga tahun 2022 sebelum kembali meningkat secara berkala seiring dengan pertumbuhan ekonomi selepas negara memasuki fasa peralihan endemik. MPC percaya tahap OPR semasa adalah bertepatan dengan matlamat untuk mengembalikan tahap akomodasi monetari ke paras yang wajar memandangkan prospek pertumbuhan dalam negeri yang terus berdaya tahan. Langkah ini juga wajar diaplikasikan bagi mengelak daripada risiko ketidakseimbangan kewangan pada masa hadapan. Bagi ekonomi Malaysia, pastinya peningkatan penanda aras pinjaman ini menunjukkan pertumbuhan yang mampan serta berpotensi mengukuhkan semula nilai ringgit berbanding dolar Amerika Syarikat. Sebahagian besar bank utama di Malaysia turut mengumumkan semakan semula kadar rujukan pinjaman dan pembiayaan selari dengan perubahan ini. Apakah impaknya kepada masyarakat melalui kenaikan ini? Dan mengapa kenaikan ini berlaku sekarang serta kesannya kepada nilai mata wang negara? Baik, itu secara ringkas berkenaan dengan laporan kenaikan terkini OPR dan pastinya kita nak tahu lebih lanjut. Selama ini mungkin kita kurang cakna tentang apa sebenarnya OPR ini, bagaimana ia boleh mempengaruhi dalam perbelanjaan kehidupan kita. Hari ini nak berbincang lebih lanjut, ini dia saya nak perkenalkan tetamu istimewa kita, Profesor Dr. Nur Azman Ali, pensyarah Putra Business School UPM. Assalamualaikum Prof, apa khabar? Assalamualaikum Rina, terima kasih. Tak terlewat lagi nak cakap selamat Hari Raya. Raya semua, insyaAllah. Baik, ini kita nak sentuh tentang OPR yang naik lagi, memberi kebimbangan dan juga kerisauan dalam kalangan rakyat sendiri, terutamanya mereka yang menjadi peminjam dana daripada institusi perbankan. Tetapi sebelum kita nak cerita panjang lebar ni Prof, ada dalam kalangan kita yang mungkin kurang faham, kurang jelas apa sebenarnya OPR ni Prof. Kenapa ia dinaikkan lagi oleh BNM? Okey, terima kasih banyak Rina. Okey, tentang OPR itu sendiri. OPR ini adalah polisi ataupun keputusan yang dibuat oleh Bank Negara Malaysia lah, yang dibuat keputusan oleh MPC tadi disebut Monetary Policy Committee, Jawatankuasa Polisi Monetary Negara. Jadi mereka ni di bawah Bank Negara Malaysia lah. So OPR ni adalah kadar yang ditetapkan oleh Bank Negara kepada bank-bank yang pastinya secara harian, sebab dia dipanggil overnight. Secara harian akan memastikan mereka mencukupi dana untuk menguruskan operasi bank mereka setiap hari. So, jadi OPR ini ditetapkan oleh Bank Negara, pastinya peranan Bank Negara itu sendiri adalah untuk mengawal perjalanan bank-bank kat Malaysia ni. Jadi secara langsung juga ia memberi kesan kepada orang ramai sebab saya kira tak ada orang yang tak ada bank account. Okey, ataupun juga tak ada orang yang tidak membuat pinjaman. So, jadi saya tak langsung OPR polisi bank negara akan mempengaruhi pengoperasian bank-bank dan secara langsung juga dia akan memberi kesan kepada orang ramai khususnya sebagai peminjam dan juga orang yang menyimpan duit di bank. Itu secara mudahlah.
Kenapa kita bercakap pasal OPR dan kesan kepada orang ramai ini. Sebenarnya kalau diikutkan, kenaikan 3% ini adalah kenaikan yang lama pada 4 tahun yang lalu sebelum berlakunya pandemik. Tetapi dalam tempoh pandemik itu sendiri, kita faham dalam keadaan ekonomi negara itu sendiri, ia diturunkan sehingga mencapai ada satu waktu itu 1.75%. Dan apabila berlaku kenaikan ini, kadang-kadang kita melihat, Prof, bahawa dalam kalangan peminjam itu sendiri kan, bila dah turun rasa seronok sebab kita tahu ada pengurangan dari segi nak bayar ansuran, installment rumah dan sebagainya. Tetapi dalam tempoh itu juga mungkin kerana kurang bayaran ansuran itu, contohlah dalam 300-400 kurang, kita dah ada komitmen yang lain. Kita tambah lagi kepada komitmen lain. Tapi bila dikembalikan semula kepada 3%, ramai pula yang merungut, ramai pula yang risau. Mampu ke nak bayar ansuran tambahan 300 seperti 4 tahun lepas. Jadi bagaimana kita nak melihatkan kepada situasi ini, Prof? Okey, terima kasih Dina. Okey, jadi kita nampak dengan jelas tujuan ataupun peranan OPR itu sendiri, iaitu untuk mengawal ekonomi negara. Okey. Jadi kita lihat pula pada asas ekonomi negara itu sendiri. Saya cuba mudahkanlah, Dina. Iaitu ekonomi negara dipengaruhi oleh 3 pihak yang besarlah. Yang utama iaitu pengguna ataupun orang ramai. Yang kedua, entiti perniagaan, dan yang ketiganya, kerajaan. Okey, jadi Bank Negara memain peranan bagi pihak kerajaanlah di sini untuk memantau perjalanan ekonomi negara. Jadi antara faktor yang menjadi penentu kepada OPR ditetapkan adalah inflasi. Jadi kita balik kepada siapa adalah kalangan entiti ekonomi tadi, iaitu antara pengguna, orang ramai, yakni pengguna yang akan create demand atau permintaan, dan juga entiti perniagaan yang menjadi supplier. Penawaran. Antara demand dan supply ini yang menentukan inflasi. Akan menentukan inflasi. Jadi baru ni juga kita berbincang tentang inflasi makin meningkat dan sebagainya. Secara umumnya, inflasi dari segi ekonomi adalah satu indikator yang baik. Okey, maknanya apabila inflasi meningkat, misalnya sekarang dalam 3.5, 3.7, menunjukkan perkembangan ekonomi yang baik dalam sesuatu masa. Jadi cumanya kerajaan, bank di sini, bank negara melalui OPR memain peranan untuk mengawal atau meredakan inflasi itu sendiri. Inflasi meningkat bila demand tinggi dan boleh kita katakan supply cuba mengikuti ataupun memenuhi demand tadi. So oleh kerana demand tinggi, inflasi makin naik. Jadi salah satu peranan OPR ni adalah untuk mengawal atau meredakan inflasi ini sendiri. Itu kita lihat secara langsunglah bagaimana peranan OPR kepada ekonomi negara secara keseluruhannya. Prof, kita faham bahawa ianya adalah untuk mengawal inflasi itu sendiri. Tetapi kalau kita nak sentuh berkenaan dengan keputusan yang dilakukan oleh Bank Negara ini untuk menaikkan kembali kadar OPR ini semata-mata untuk memastikan pertumbuhan ekonomi negara itu berada dalam keadaan yang baik. Sejauh mana ia boleh memberi kesan dalam jangka pendek dan juga jangka panjang berkenaan dengan kenaikan OPR ini? Okey, kenaikan OPR ini secara immediate lah, secara langsungnya akan terkesan kepada mereka yang membuat pinjaman. So, jadi obligasi membayar balik pinjaman ini adalah obligasi kita panggil legal obligation lah. Sebab ada kontrak perjanjian pinjaman dan sebagainya. Jadi secara langsung apabila OPR meningkat, kadar faedah meningkat dan amount bayaran balik meningkat. Pastinya dengan kedudukan kewangan sedia ada, sebahagian besar daripada pembelanjaan ataupun komitmen kewangan itu akan meningkat disebabkan OPR meningkat dan komitmen untuk bayar balik meningkat. Jadi dari segi kewangan individu akan menjadi semakin sempitlah, semakin berkurang dari segi kemampuan untuk berbelanja. Dan sebagainya. Itu antara kesan secara immediate lah, secara langsung. Itu kita nampak kesannya kepada pengguna sendiri kan. Tetapi bagaimana mungkin dalam situasi OPR yang naik ini, kita sebagai pengguna, bagaimana kita nak memanfaatkan situasi ini? Saya balik kepada pengurusan kewangan peribadi. Dari segi pengurusan kewangan peribadi ini secara umumnya ada kita sebagai individu dengan pendapatan yang kita ada beberapa pilihan bagaimana untuk menguruskan kewangan kita. Pada saya yang pertama sekali kena pastikan kita cukup untuk bayar yang kita katakan tadi obligasi komitmen tadi. Sebab itu ada
masalah legal, itu ada masalah perundangan. Jadi kalau kita tak bayar dan sebagainya, harta aset boleh dirampas sebagai cagaran dan sebagainya. Ataupun kita boleh ada masalah dengan secrecy dan sebagainya kan. Jadi obligasi pertama dengan pendapatan kita ada, kita kena pastikan yang kita mampu bayar balik pinjaman kita. Okey. Yang kedua, perbelanjaan. Yang kedua, dengan pendapatan kita ada, kita berbelanja. So perbelanjaan ini juga ada dua kategori. Okey. Perbelanjaan asas, ini kita memang tak boleh tak belanjalah. Betul. Makannya, sekarang ni transportation pun dah jadi asas. Betul. Mobile phone pun ataupun kredit pun dah jadi dipanggil necessity. So ini kena ada diperuntukkan. So jadi itu pembelanjaan yang kita panggil wajib lah. Kena ada dalam pengurusan kewangan. Dan perbelanjaan yang kedua tadi saya katakan tadi, selain daripada yang asas adalah pembelanjaan, saya tak nak guna perkataan mewah lah. Perkataan beyond ataupun melebihi daripada yang asas. Misalan kita nak bercuti, misalan kita nak makan, instead of makan kat gerai restoran, kita nak makan dekat restoran mewah, hotel misalan. Dah kena potong tu semua? Itu jadi kita kena buat adjustment lah. Antara yang asas dengan yang melebihi yang asas tadi. Jadi saya, dan yang keempat, dari segi pengurusan kewangan peribadi adalah saving. Jangan lupa yang keempat ni. Jadi soalan Rina kepada bagaimana kita memanfaatkan, saya ambil dua pendekatan yang mudah lah. Okay. Yang pertama, mengawal perbelanjaan. Bila OPR makin meningkat, obligasi komitmen kewangan tadi, bayaran balik pinjaman dah makin tinggi, pastinya kita akan menyemak semula cara kita berbelanja lah. Yang asas tak boleh tak belanja, yang melebihi yang asas tu boleh kita buat adjustment. Mungkin saya tak perlu sebutlah jenama-jenama yang... Tak perlu tahu. Sendiri tahu, Prof. Coffee, still a coffee kan kita kan. Okay. Yang kedua adalah jangan lupa saving. Cuba saya upaya allocatekan untuk simpanan. Simpanan ada beberapa cara. Sama simpanan secara volunteer, iaitu kita simpan sendiri. Dalam bukan bawah bantal lah. Simpan, make sure kita ada simpanan dalam keadaan terdesak, emergency kita ada. Ataupun simpanan dalam di bank, fixed deposit dan sebagainya. Okay, ataupun simpanan semasa dalam tabung, dipanggil fund lah, tabung haji dan sebagainya. Jadi 4 perkara ni setiap individu kena boleh menguruskan. Okay? Jadi kesan daripada OPR tadi, kita balik pada kesan pada OPR, pastinya portion yang pertama tadi akan meningkat sedikit sebanyak sebab OPR tadi. Yang kedua, yang wajib tak boleh di-adjust lagi. Dan antara yang boleh adjust ada 2 lagi. Kita boleh adjust ataupun kita boleh lakukan sesuatu. Perbelanjaan melebihi yang asas dan juga saving kita. Make sure kita, sebab alhamdulillah sekarang ekonomi semakin baik. InsyaAllah. 2-3 tahun akan datang kita tak pasti, sebab satu pengajaran yang baik daripada COVID-19, pengajaran kepada semualah, kepada individu, kepada perniagaan, kepada negara sendiri. Banyak. Sebab tu bila OPR digunakan untuk mengawal ataupun memantau situasi COVID-19 tu, sehingga OPR direndahkan dan sebagainya. Saya ingat itulah peranan utama kerajaan untuk memantau atau memastikan ekonomi negara stabil dan alhamdulillah semakin baik, dan pastikan keadaan insya-Allah lah semakin baik selepas ni. Kita juga mengharapkan sebegitu, Prof. Dan pastinya kerana isu ini masih lagi hangat dibincangkan, baru 2-3 hari disebutkan tentang kenaikan. Dan hari ini di Cosmo, rakyat terbeban OPR naik. Kenaikan ini boleh dikatakan kali kelima dan beri kesan terhadap peminjam, terutama B40 dan M40. Ini kita tak boleh nafikan. Kalau M40 terkesan, apatah lagi B40, Prof. Bagaimana Prof melihat isu ini? Sejauh mana kesan ini akan memberi impak yang mendalam kepada B40 maupun M40? Okey. Saya balik kepada yang saya katakan tadi. So obligasi, komitmen, kontrak pinjaman dan sebagainya itu, sebab kita dah sign, kita dah ambil manfaat daripada, misalnya kita ambil pinjaman perumahan, kita pernah ada rumah dah pun, kita ambil pinjaman kenderaan, kita dah ada kenderaan pun. Jadi terbeban tu
Oleh kerana faktor ini pastinya sebab dalam kerajaan mengawal OPR ini, kerajaan bukan hanya melihat kepada individu. Kerajaan melihat kepada keseluruhan ekonomi negara. Kepada perniagaan, kepada polisi-polisi kerajaan yang lain. Kerajaan kena buat infrastruktur, kerajaan kena beri perkhidmatan kepada rakyat dan sebagainya. Semuanya adalah sebahagian daripada aktiviti ekonomi negara, dan Bank Negara melalui OPR, melalui polisi-polisi kewangan yang lain, ini memastikan keadaan ekonomi secara keseluruhannya berada dalam keadaan baik. Pastinya tidak berniat untuk membebankan rakyat. So, saya balik kepada satu konsep yang Bank Negara gunakan, iaitu risiko. Konsep risiko. Dan alhamdulillah sebab COVID-19, saya rasa semua orang faham maksud risiko. Bila kita ada mas sejahtera, kita akan tengok risk status kita, status risiko kita, tinggi, rendah dan sebagainya. Itu satu pengajaran yang baik daripada COVID-19. Semua orang boleh cerita pasal risiko, faham risiko dan apa kena buat bila menghadapi risiko. Jadi dalam keadaan ini juga, antara tujuan kerajaan menaikkan OPR adalah untuk mengawal risiko pembelanjaan atau risiko pinjaman kewangan. Jadi hopefully dengan apa yang kerajaan lakukan ini, pastinya saya yakin tidak berniat untuk membebankan rakyat, tapi memang ada kesan kepada rakyat, dan kerajaan melihat keadaan ekonomi keseluruhannya, dan rakyat kena faham tentang masuk risiko. Antaranya adalah pada masa ini jangan buat pinjaman baru. Jangan tambah lagi pinjaman dalam tempoh masa ini. Uruskan pinjaman yang ada. Yang ada itu uruskan dengan baik. Dan juga ada juga kaedah. Boleh pergi ke bank, dipanggil kalau betul-betul perlu buat adjustment kepada bayaran balik, dipanggil reschedule. Boleh ya? Boleh. Mana-mana bank beri peluang untuk memastikan kita mampu bayar dan akhirnya kita dapat juga manfaat apa yang sepatutnya kita dapat sebagai rakyat biasa. InsyaAllah. Dan pastinya saya kira perbincangan ini akan membawa kepada pencerahan lah dalam kalangan pengguna sendiri, yang pastinya mereka ni terdiri daripada peminjam-peminjam dari segi peminjaman peribadi ataupun perumahan. Apa yang perlu dilakukan, kena kawal perbelanjaan. Yang asas itu lebih penting. Dan yang kedua, dari segi simpanan, tingkatkan simpanan ya Prof. Baik, terima kasih banyak-banyak. Kita nak ucapkan kepada Profesor Dr. Nur Azman Ali, pensyarah Putra Business School UPM. Lepas ni naik lagi ke Prof? Agaknya OPR? Tengok pada situasi ekonomi. Sebab ada indikator ekonomi semakin baik. Khususnya daripada situasi ekonomi luar negara, kesalahan kesan daripada China dan sebagainya. Dan juga kerajaan juga ingin mengawal kejatuhan mata wang ringgit sendiri. Okey, bila Prof sebut tentang mata wang ini, kita nak bawakan sedikitlah kadar pertukaran wang asing di mana berbanding ringgit Malaysia, iaitu $1 Amerika Syarikat bersama dengan RM4.45, $1 Singapura RM3.35, RM100 Indonesia 0.03 sen, 100 baht Thai RM13.18, 100 won Korea bersamaan dengan 34 sen. Dan harga emas kini emas per gram 916, harga semasanya 292.95 sen, dan emas 999 RM319.50. Itu yang boleh kami berikan kepada anda ketika ini. Yang paling penting, kawal perbelanjaan, fokuskan kepada perbelanjaan asas dan pastikan simpanan itu. Kalau boleh, tingkatkan simpanan anda. Terima kasih sekali lagi Prof. Kita nak berehat seketika. Kembali lagi bersama dengan rakan setugas saya Hanif selepas ini di MSI. Okey, kembali bersama dengan kami di Malaysia hari ini, dan hari ini 5 Mei 2023 ini bermaksud ada satu lagi perkara yang kita nak kongsikan berkaitan dengan membawa nama jalur gemilang ini ke persaudaraan antarabangsa. Ini berkenaan dengan Sukan C, Sukan Asia Tenggara 2023 yang berlangsung di Kemboja sebagai tuan rumahnya, dan dijadualkan bermula daripada 5 Mei sehinggalah ke 17 Mei 2023, dan kontingen Malaysia menetapkan sasaran 40 pingat emas. Jadi untuk berbicara dengan lebih lanjut berkenaan dengan cabaran Malaysia, semangat Malaysia boleh ini, kita bawakan tidak asing lagi dalam arena sukan, Datuk Shalin Zulkifli juga merupakan bekas atlet kita yang memperjuangkan nama Malaysia di persaudaraan antarabangsa banyak kali dah. Datuk, apa khabar? Assalamualaikum.
Waalaikumsalam, khabar baik. Ya, Datuk dah berada di sana kan? Mungkin boleh kongsikan situasi semasa kem Contagion Malaysia ni, Datuk? Ya, Alhamdulillah saya telah sampai di sini bersama Deputy Chef Mission yang satu lagi, Sharon Wee. Kami telah sampai di sini pada 1 hari bulan Mei hari itu dan Datuk CDM, Datuk Nasir juga telah sampai pada 2 hari bulan Mei. So kami Datuk Nasir, pertama sekali Datuk Nasir mengucapkan terima kasih kerana sudi interview kami pada pagi ini, tapi dia minta maaf kerana dia terpaksa menghadiri mesyuarat Chef de Mission pada pagi ini. So saya wakil dia lah. So setakat ini Alhamdulillah kita dah ada 677 atlet yang telah sampai di Phnom Penh dan juga di Cambodia daripada total atlet yang akan berada di sini ialah 677 atlet yang akan memperjuangkan pingat untuk negara, menang pingat untuk negara. Dan setakat ini kita ada 428 atlet yang telah selamat sampai di sini. Dan kita ada 249 atlet lagi yang akan sampai di different stages sehingga 17 hari bulan nanti. Ya, Datuk, sebelum saya nak ke soalan yang berikutlah, saya nak tanyakan soalan ni sebab sebagai timbalan Chef de Mission ini, Datuk juga adalah atlet yang pernah mewakili Malaysia ke Persada Sukan C juga. Macam mana sebenarnya perasaannya itu bila dulu sebagai atlet, sekarang sebagai timbalan Chef de Mission pula? Perasaan saya Alhamdulillah lah. Alhamdulillah saya rasa terharu dan bangga kerana telah dipilih sebagai timbalan Chef de Mission untuk bantu kontingen kita di Sukan C di Cambodia kali ini. Yalah, macam yang cakap tadi, dulu saya jadi sebagai atlet, so masa saya jadi atlet pun saya pun selalu fikir, best juga kalau dapat jadi CDM atau timbalan CDM di Sukan C. Dan Alhamdulillah cita-cita saya pun dah tercapai. Salah cita-cita saya dah tercapai untuk membantu atlet-atlet muda negara kerana pada Sukan C kali ini kita ada lebih kurang 67% atlet yang akan berada di sini buat kali pertama daripada Sukma. So kami akan membantu mereka setakat mana yang kami boleh supaya mereka dapat mempamerkan prestasi yang terbaik untuk negara dan juga untuk diri mereka. Ya, insya-Allah, dan Datuk pun pernah berada dalam situasi itu. Jadi mungkin Datuk, potensinya untuk 67% atlet yang muda ini pertama kali ini untuk beraksi dalam Sukan C, Datuk melihat kepada jangka masa yang panjang, adakah ini platform yang baik, mungkin boleh buat kejutan juga untuk Malaysia? Ya, betul. Contoh macam saya, SEA Games pertama saya di 93 di Singapura. Saya walaupun SEA Games pertama saya, tapi saya alhamdulillah dapat menangi 2 pingat emas. So tidak mustahil untuk atlet muda kita untuk membuat benda yang sama kali ini juga, tapi mereka perlu fokus terhadap pertandingan yang akan diadakan, fokus pada strategi yang mereka akan gunakan, dan saya rasa insya-Allah jika mereka telah melakukan yang terbaik ketika latihan, ia akan dapat ditranslatekan kepada situasi pertandingan nanti, pada hari pertandingan. Ya, dan Datuk, mungkin ini antara edisi yang kita sasarkan 40 pingat emas lepas banyak sekali consideration, pertimbangan, perbincangan pihak KBS dan MSN. Bukanlah sasaran yang terlalu banyak untuk dikejar kerana Malaysia kita tahu ada potensinya juga, tapi mungkin kerana faktor tuan rumah dan sebagainya. Datuk melihat kepada harapan sebagai timbalan Chef de Mission pada kali ini dan juga seruannya untuk rakyat Malaysia menyokong atlet Malaysia kali ini, Datuk, silakan. Okey, sebenarnya seperti cakap tadi, kita sasarkan 40 pingat emas kerana kita planning for the future. Sebab insya-Allah kalau tak ada arah bintang, tahun 2027 kita akan menjadi host tuan rumah bagi kejohanan Sukan C. So kita perlu membuat perancangan yang lebih awal supaya atlet kita bersedia ketika kita menjadi tuan rumah. So ini merupakan salah satu perancangan dari segi KBS, MSN, ISN dan juga OCM supaya kita dapat mempamerkan prestasi dan ada kesinambungan dalam atlet, transisi atlet yang senior kepada yang junior. Dan saya rasa harapan saya ialah untuk semua atlet
sebab sebelum ni pun kami ada berjumpa dengan mereka di kamp fasa terakhir di MSN dan sebelum tu juga nampak mereka memang teruja, excited, tapi mereka perlu kira manage kan punya expectation juga. Saya rasa mereka telah memberikan yang terbaik ketika latihan. InsyaAllah mereka akan dapat mempamerkan prestasi yang terbaik di sini juga. Tapi bagi mungkin setengah tu mereka perlu adaptasi dengan keadaan di sini. Sebablah bila kita bertanding di kejohanan yang lebih kecil mungkin tak begitu nervous. Atau di kejohanan sukan kita tersendiri macam Asian Championship dan sebagainya, dia tak melibatkan satu kontijen. Baik. Kali ini mereka akan secara langsung membawa nama Malaysia sebagai satu kontijen. Semua tindakan mereka akan beri impak kepada kontijen negara. So saya harap mereka akan semangat untuk memperjuangkan bendera kita, dan saya harap saya akan dapat mendengar, bukan saya juga, seluruh sekretariat dan juga rakyat Malaysia akan mendengar lagu Negaraku berkumandang banyak kali dalam 2 minggu ni, insyaAllah. Ya, itu juga harapan kami, lebih daripada 40 kali insyaAllah laungan lagu Negaraku. Datuk, ringkasnya ucapan raya, kita masih lagi dalam mood Ramadan ni Datuk, silakan. Mood Syawal silakan. Macam tak rasa raya dekat sini. Okey, saya Shalin Zulkifli, bagi pihak Datuk Chef Division, Datuk Nasir, Timbalan Chef Division, Sharon Wee, dan juga semua sekretariat Malaysia di Cambodia, dari MSN, ISN, OCM, ingin mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua rakyat Malaysia di Malaysia dan juga di merata dunia. Dan saya harap semua rakyat Malaysia di seluruh dunia, terutama sekali di Malaysia, akan doakan kejayaan kami, kejayaan kontijen di Sukan SEA 2023 di Cambodia ini, insyaAllah. Betul. Itu doa kami di Malaysia kepada Datuk dan juga seluruh kontijen Malaysia. All the best Datuk ya. Terima kasih. Ya, jumpa lagi. Assalamualaikum. Itu dia Datuk Shalin Zulkifli, Timbalan Ketua Kontijen Negara CDM Kesukan SEA 2023 membawa nama Malaysia yang akan bermula secara rasmi Sukan SEA ke-32 Cambodia pada hari ini 5 Mei sehinggalah ke-17 Mei nanti. Terus berikan sokongan untuk semangat jalur gemilang. Kita berhenti rehat seketika, selepas ini ada lagi perkongsian yang kami nak bawakan di Malaysia hari ini. Jangan ke mana. Okey, Pak kata Hanif, tadi ada lagi perkongsian yang kita nak bawakan sedikit saja dalam tempoh waktu di hujung-hujung ini. Benar. Apa kata kalau kita kongsikan ramalan cuaca pada pagi ini? Betul. Kalau kita tengokkan pagi tadi, alhamdulillah kebanyakan negeri cuacanya dalam keadaan baik saja, panas. Namun di Kota Kinabalu sedikit hujan jam 9.40 pagi tadi. Dan kalau kita lihat kepada suhunya, Rina, itu yang mungkin membimbangkan kita kerana suhu agak tinggi walaupun masih lagi dalam keadaan waktu pagi ini. Dan sebab itulah pihak GBPM kenal pasti 406 kawasan yang dikabarkan sebagai kawasan titik panas ya. Antaranya adalah di Pasir Mas, Bacok, Kelantan, Hutan Simpan, Kuala Langat, Utara Selangor, di Terengganu pun di Kemaman, Dungun, Mukah Miri di Sarawak dan juga Kuantan, Pekan di Pahang, dan terutamanya antara negeri-negeri yang banyak sekali kawasan titik panas ni adalah di utara tanah air kita ya. Dan ekoran daripada itu sebenarnya kalau kita lihat Kerajaan Akhbar di Berita Harian di muka hadapan hari ini menegaskan tentang Kementerian Pendidikan Malaysia mengarahkan semua aktiviti luar bilik darjah ditangguh. Dalam keadaan cuaca begini tak sesuai lah kalau kita biarkan anak-anak berada di luar bilik darjah melakukan aktiviti sukan dan sebagainya dalam keadaan cuaca yang dilihat sangat-sangat panas. Takut kalau berlaku lagi kejadian stroke harbor ini. Betul. Saya tengok kepada media sosial ada yang pertikaikan juga, kata tak apa boleh je, tapi kita nak mencegah daripada ianya berlaku dan harap semuanya berada dalam keadaan yang baik. Dan esok Rina, saya ada satu lagu lah tentang topik kita esok ni. Silakan. Mangga, 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 semua pasal mangga. Wah. Tak sangka awak boleh menyanyi. Esok kami nak bawakan cerita tentang mangga atau orang utara panggil buah pelam. Pelam kat sini yang masam-masam tu, mangga?
mangga, masam ada, manis ada. Pelam lah, macam tu lah. Tapi kabarnya esok kita nak bawakan buah yang menjadi kegemaran kita. Oh, yang harum-harum tu. Yang manis-manis. Harum manis. Bersiaran ke esok? Tak. Tak apalah, kita bau je lah. Saya pun tak bersiaran. Tapi saya dah makan tau. Bila? Balik raya itu. Oh, untung. Esok kata bye-bye. Esok di Malaysia hari ini, terus bersama dengan kami. Jaga diri, senyum selalu. Assalamualaikum. Bye, jumpa lagi.